الحمد لله القائل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti biasa, saya berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekalan takwa yang kita buat, Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita di kalangan mereka yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat insya-Allah. Sempena bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita memperingati satu peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu peperangan Badar. Berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dalam satu khutbah yang bertajuk Tentera Badar, Pahlawan Misali. Hadirin muslimin sidang Jumaat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apakah keistimewaan tentera Badar? Apakah kelebihan yang ada pada tentera Badar? Yang pertama, tentera Badar itu sendiri adalah peperangan pertama dalam sejarah umat Islam. Yang kita kena ingat. Peperangan yang pertama berlaku dalam sejarah umat Islam, menjadi peristiwa yang sangat penting dalam membina keyakinan sebuah umat. Ketika itu umat Islam baru bangkit. Seterusnya, kemenangan dalam peperangan Badar ini memberikan imej yang baik kepada umat Islam, memberikan suatu signal untuk menggerunkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekeliling kota Madinah, dan menjadikan umat Islam sebagai masyarakat baru yang disegani oleh manusia sezamannya. Tambahan itu, perang ini berlaku pada saat umat Islam masih di peringkat awal perkembangan mereka. Ketika itu Nabi SAW baru 2 tahun berhijrah. Kalau kita tengok singkap dalam sejarah, dalam sirah, Nabi SAW baru 2 tahun berhijrah, baru 2 tahun menubuhkan sebuah negara, diuji dengan satu peperangan yang besar, dan ini menunjukkan satu perkembangan awal perkembangan Islam. Faktor yang kedua, kerana para sahabat yang terlibat dalam perang ini telah menunjukkan satu kesungguhan, satu kesetiaan dan komitmen yang sangat tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menjadi pemimpin mereka ketika itu. Walaupun perancangan dan sasaran awal gerakan mereka adalah untuk menyekat rombongan dagang Abu Sufyan. Ceritanya, sebelum mereka berhijrah, mereka telah diuji dengan pelbagai ujian. Apabila mereka berhijrah, sahabat-sahabat Nabi nak berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinatul Munawwarah, mereka telah meninggalkan harta-harta mereka, meninggalkan perniagaan mereka, sehelai sepinggang pergi ke daripada Mekah menuju ke Madinatul Munawwarah, kerana ikut perintah Allah Subhanahu wa taala suruh berhijrah. Maka harta-harta mereka ini, mereka mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy telah kumpulkan, musyrikin Quraisy telah mengumpulkan harta mereka, lalu ingin dijual, dibawa oleh Abu Sufyan dan kafilah dagangnya
nak pergi ke Syam untuk dijual barang-barang tersebut. Maka perancangan awalnya adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat nak pergi pintas rombongan kafilah tersebut, nak ambil balik barang yang dirampas oleh musyrikin Quraisy ketika itu. Tidak ada langsung perancangan untuk berperang. Tetapi ketika berita tersebut diketahui oleh Abu Jahal dan konco-konconya, mereka telah mengumpulkan bala tentera untuk menyerang kumpulan Nabi Muhammad SAW. Walaupun terpaksa berhadapan dengan kumpulan tentera dari Mekah yang lebih besar jumlahnya, bukan sahaja besar daripada jumlah, tetapi besar dari sudut kelengkapan, dari sudut ketenteraan, dari sudut persenjataan, dari sudut tentera berkuda dan sebagainya. Mereka, sahabat-sahabat Nabi SAW, tidak meninggalkan baginda, tidak mengkritik baginda pada perubahan sasaran tersebut dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cerita dalam suratul Anfal ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah pada ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu daripada dua angkatan menjadi untuk kamu menghadapinya, sedang kamu suka kiranya angkatan perniagaan, bukannya angkatan perang yang mempunyai kekuatan itu yang dijadikan untuk kamu menghadapinya. Padahal Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar, yakni agama Islam dengan kalimah-kalimahnya, dan untuk membinasakan kaum yang kafir seluruh. Begitulah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pergi ke Badar dengan tidak ada kelengkapan perang. Berbeza dengan orang yang pergi nak pergi berperang. Mereka pergi dengan tidak ada kelengkapan perang, tetapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak berundur dan bertempur dengan tentera-tentera musyrikin Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar daripada mereka. Walaupun berhadapan dengan realiti yang sangat pahit, risiko yang sangat besar yang mengejutkan, mereka tetap bersabar dan kekal bersama Rasulullah SAW. Inilah tekad mereka yang telah zahir pada ungkapan sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bulan lepas saya cerita tentang Al-Miqdad bin Al-Aswad. Pada saat genting menghadapi perubahan kumpulan musuh itu, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa baina yadayka wa khalfaka. Kami akan berperang di kanan dan di kirimu, di depan dan di belakang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Miqdad bin Aswad dalam satu ucapan yang sangat panjang menceritakan bagaimana menunjukkan satu motivasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in teguh bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lari dan tidak gentar dengan musuh, hanya dengan persediaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan, bulan berpuasa macam kita. Tetapi situasi dan kondisi sangat berbeza. Berada di padang pasir yang sangat panas, Masya Allah, dengan cuaca yang sangat melampau. Bukan macam panas macam kita di tanah air kita di Malaysia ini. Tetapi inilah kesungguhan, kecekalan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in menghadapi dengan ujian yang menimpa mereka. Faktor ketiga yang menunjukkan kelebihan dan keistimewaan tentera Badar adalah kerana tentera Badar telah melalui ujian yang sangat memerikan. Jumlah mereka 313, terpaksa berhadapan dengan musuh 1,000 orang, lengkap bersenjata, yang memang
tujuan musyrikun ini untuk memerangi dan membunuh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Maka mereka berusaha bersungguh-sungguh membuat persiapan yang sangat hebat. Ini menjelaskan kepada kita betapa sabarnya mereka, betapa kuatnya pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menghadapi musuh yang lebih ramai, mereka tetap yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita nak tanam dalam diri kita dalam bulan Ramadan. Bila kita menceritakan peristiwa-peristiwa seumpama ini, satu tarbiyah untuk kita dalam madrasah ini, seperti mana yang saya sebut dalam tazkirah tadi. Satu madrasah untuk mendidik kita, satu sekolah, pusat pendidikan untuk mendidik kita, menanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat boleh yakin sampai tahap ini. Kita juga mampu melakukan seperti mana yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Yakin dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha berkuasa melakukan apa sahaja. Tinggal lagi kita ini yakin atau tidak akan perkara yang hakiki tersebut. Keyakinan dan pergantungan inilah yang menyebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala diturunkan berupa tentera malaikat kepada tentera-tentera Badar. Ini digambarkan dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Anfal. Kalau tuan-tuan balik rajin bukalah surah Al-Anfal daripada awal sampai akhir, kebanyakannya menceritakan tentang peristiwa perang Badar Al-Kubra, menceritakan tentang sifat-sifat para sahabat radhiyallahu anhum. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu ia memperkenankan permohonan kamu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera dan malaikat yang datang berturut-turut. Muslimin dan jemaah yang dirahmati yang dikasihi Allah SWT, marilah kita mencontohi sifat-sifat terpuji yang ada pada tentera Badar. Justru setiap Muslim hendaklah memiliki keazaman dan keinginan untuk mempertahankan agama ini, walaupun dengan nyawa sekalipun. Kerinduan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala melampaui cinta dan kasih mereka kepada nyawa mereka. Mereka rindu untuk mati syahid, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak mati nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala macam mana? Dan mati yang terbaik adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua ni ada di dalam niat kita untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits bihi nafsahu mata 'ala syu'batin min nifaq." Siapa yang mati, dengar, siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang atau berjihad dan tidak pernah bercita-cita untuk berjihad, dia mati pada salah satu cabang munafik. Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan kita nak suruh pergi berperang, tapi sekurang-kurangnya ada dalam hati kita cita-cita kita untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak tergolong dalam golongan munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam ayat ini. Hadis ini menggalakkan kita agar sentiasa mempersiapkan diri dengan kesungguhan dan komitmen untuk mempertahankan agama. Pertahankan agama, itu mindset yang kita perlu ada. Apabila kita melihat di sekeliling kita, di dalam media sosial dan sebagainya, orang mempermainkan agama, mempermainkan akidah, mempermainkan Islam, mempermainkan hukum-hukum hak Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kewajipan kita untuk mempertahankannya. Kalau itu begitu tak boleh nak buat, tepuk dada tanya iman. Ini tidak bermakna kita disuruh membunuh orang lain dan berperang secara melulu tanpa kefahaman yang betul. Bahkan ia adalah motivasi agar kita sentiasa meletakkan kepentingan agama melebihi segala-galanya dalam hidup kita. Seperti mana hadis yang diriwayatkan
oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda ketika hendak mula bertempur dengan musuh, la tamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbir. Janganlah kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh, tapi jika kamu sudah bertemu dengan mereka, maka bersabarlah. Demikianlah sifat tentera Badar yang menjadi kumpulan terbaik dan contoh untuk kita ikuti. Kita ikut Nabi SAW dan para sahabat untuk melakukan dakwah, maka kita ikut mereka. Kita ikut Nabi SAW dan para sahabat duduk dalam jamaah Islam. Kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW, duduk dengan jamaah Islam bersama-sama dengan tuan-tuan guru, para alim ulama. Ikatkan diri kita dengan jamaah Islam, lipatkan ganda usaha kita dan pengorbanan kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak buat, siapa lagi yang kita nak harapkan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Para sahabat menghimpunkan sifat berani, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, patuh kepada pimpinan dan sabar menghadapi sebarang realiti dan risiko dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang dirahmati, yang dikasihi Allah SWT sekalian, dari huraian khutbah ini dapatlah kita buat kesimpulan bahawa umat Islam hendaklah mencontohi pahlawan misali, memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah mempunyai keyakinan dan kebergantungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha berkuasa, makhluk tidak ada kuasa. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa bersifat ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Ikhlas dalam amal perbuatan kita. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa patuh dan taat kepada kepimpinan dalam menghadapi ujian-ujian yang getih. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat diuji cara mereka, kita diuji dengan cara kita. Kita patuh kepada arahan pimpinan kita, insya-Allah adalah hikmah yang tersembunyi yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bakal ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita suatu hari nanti. Yang keempat, umat Islam hendaklah mendahulukan kepentingan ummah daripada hanya kepentingan individu dan kumpulan-kumpulan tertentu sahaja. Inilah yang difikirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, difikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ummah, tentang maslahat ummah, tentang kepentingan ummah, melebihi daripada kepentingan individu, kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Jadi marilah kita sama-sama mengambil iktibar daripada apa yang disampaikan sebentar tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamu wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh segala kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap bersedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh-musuh kamu dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahui. Dan apa sahaja kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiayai. Suratul Anfal ayat yang ke-60. Barakallahu li wa